Siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab menyelewengkan ajaran Bible ataupun ajaran Kristian? Seperti mana yang telah jelaskan dalam video sebelum ini. Orang yang bertanggung jawab menyelewengkan ajaran agama Kristian ialah Saint Paul, yang dikenali sebagai Paul of Tarsus. Beliau berasal dari Tarsus. Sekarang ini Tarsus berada di Turki. Beliau merupakan orang yang hidup sezaman dengan Nabi Isa AS, tetapi tidak pernah mengikuti ajaran Nabi Isa AS sewaktu Nabi Isa mengembangkan dakwahnya. Paul seorang yang beragama Yahudi, namun demikian asal pendidikan dan background kehidupannya berada dalam budaya Greek, dan beliau memiliki nama Hebrew dan juga nama Greek. Paul dan Salus itulah nama Greek dan nama Hebrew yang ada pada Saint Paul. Bagi budaya orang Yahudi ketika itu, mereka mempunyai dua nama, satu nama Greek dan satu nama Yahudi. Demikian juga Paul of Tarsus. Beliau di antara orang yang paling kuat memusuhi ajaran Nabi Isa AS. Bahkan bukan hanya memusuhi, menangkap dan menyeksa pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Inilah Saint Paul. Sebahagian pada mereka, contohnya Stephen, telah pun mati terbunuh kerana penyiksaan ini. Dan Saint Paul merupakan salah seorang daripada anggota Majlis Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah majlis tertinggi dalam agama Yahudi, daripada 71 orang yang merupakan majlis agama Yahudi. Nak gambarkan hebatnya kedudukan Saint Paul di dalam masyarakat Yahudi ketika itu. Apabila Jesus mati di tiang salib mengikut dakwaan orang Kristian, Saint Paul telah mendapat keizinan daripada ketua imam Majlis Sanhedrin untuk menjejaki pengikut-pengikut Saint Paul, pengikut-pengikut Jesus yang telah pun melarikan diri ke Syria. Saint Paul mengumpulkan kawan-kawannya, teman-teman dia, untuk menjejaki mereka ke Damsyik. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ini merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah agama Kristian yang dikenali sebagai conversion. Perubahan daripada seorang musuh paling ketat yang memusuhi ajaran Nabi Isa AS mendakwa seorang yang mendapat wahyu daripada Jesus. Bagaimanakah peristiwa ini berlaku? Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Syria, bersama dengan teman-teman yang mengiringi beliau untuk menjejaki pengikut Nabi Isa AS yang melarikan diri ke Syria. Tangkap mereka, bawa balik ke Jerusalem, paksa mereka untuk memeluk agama Yahudi kembali. Sebab mereka menganggap bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS adalah ajaran yang telah terpesong jauh daripada ajaran Yahudi. Saya telah jelaskan dalam video yang lepas bahawa ramai para ulama Kristian dan Yahudi menyatakan bahawa ajaran Jesus adalah gerakan tajdid di dalam agama Yahudi itu sendiri. Baik, dalam perjalanan Saint Paul menuju ke Damsyik, beliau mendakwa, tiba-tiba datang cahaya daripada langit mengelilingi beliau dan teman-temannya. Ingat ya, peristiwa ini dirakamkan oleh Saint Paul dalam New Testament, Acts chapter yang ke-9 ayat 3 hingga 9, chapter 22 ayat 4 hingga 16, chapter 26 ayat 10 hingga 18. Ada 3 tempat yang dijelaskan oleh Saint Paul dalam peristiwa ini, chapter 9, chapter 22 dan chapter 26. Yang jadi masalah ialah terlampau banyak percanggahan yang ada dalam cerita-cerita ini, walaupun diceritakan sendiri oleh Saint Paul. Sebab itulah dalam buku saya, Perbandingan Agama Islam dan Kristian, saya buktikan bahawa fakta-fakta yang ada dalam Bible ini membuktikan cerita ini adalah rekaan yang dibuat oleh Saint Paul. Bukan hanya saya yang mendakwa, bahkan ramai pemimpin Kristian dan juga Yahudi mendakwa bahawa peristiwa ini adalah rekaan yang direka oleh Saint Paul mengubah agama yang dibuat oleh Nabi Isa AS ataupun Jesus kepada agama Kristian yang ada sekarang.
So apabila turun cahaya per langit, saya ringkaskan ceritanya, mungkin selepas ini saya akan ceritakan percanggahan yang berlaku. Tiba-tiba datang cahaya yang begitu terang benderang per langit, mengelilingi mereka, menyebabkan Saint Paul bersama teman-temannya jatuh ke tanah. Tiba-tiba kedengaran suara, Saul, Saul, why do you persecute me? Saint Paul, kenapa kamu menyakitiku? Kemudian Saint Paul bertanya, who are you, oh my Lord? Who are you, oh my Lord? Perhatikan ya, dalam terjemahan bahasa Melayu disebutkan, who are you, oh my Lord? Siapakah kamu, wahai Tuanku? Kataan Tuan digunakan, siapakah kamu, wahai Tuan? Lalu suara yang berkata ini menjawab, I am Jesus whom you persecute. Aku adalah Jesus yang kamu sakiti. Bangun, pergilah ke Damsyik. Di sana kamu akan dapati ada seorang yang akan bagi tahu apa yang perlu kamu lakukan. Dalam chapter yang lain disebutkan, what should I do, oh my Lord? Cuba perhatikan dekat sini. Apakah yang perlu saya lakukan, wahai oh my Lord? Lord yang kedua ini diterjemahkan, apakah yang perlu saya lakukan, wahai Tuhanku? Bukankah satu benda yang aneh di sini? Out of the blue, tiba-tiba bagaimana Saint Paul boleh berkata, wahai Tuhanku, apakah yang perlu saya lakukan, wahai Tuhanku? Siapa yang mengajar Saint Paul perkataan Tuhan di sini? Jesus tidak mendakwa pun dia sebagai Tuhan. Ayat yang pertama ditanya, who are you, oh my Lord? Diterjemahkan, siapakah kamu, wahai Tuanku? Tetapi what should I do, oh my Lord? Apakah perlu saya lakukan, wahai Tuhanku? Dalam bahasa Melayu kan yang terjemahkan, wahai Allahku. Nampak tak penyelewengan di sini? Daripada peristiwa inilah Saint Paul mendakwa bahawa Jesus telah pun appear, datang berjumpa beliau, melantik beliau sebagai Nabi dan memerintahkan Saint Paul untuk menyebarkan dakwah ini ke seluruh alam. Ada beberapa percanggahan. Sebelum saya bawa dalam video berikut ini, saya akan jelaskan apakah akidah yang dibawa oleh Saint Paul. Tetapi kita lihat beberapa percanggahan yang berlaku dalam ayat ini. Boleh rujuk pada Acts, chapter yang ke-9 ayat 3 hingga 9, chapter yang ke-22 ayat 4 hingga 16, dan chapter yang ke-26 ayat 10 hingga 18. Beberapa percanggahan yang ada. Percanggahan yang pertama disebutkan dalam Acts chapter yang ke-9 ayat 3 hingga 9, menyatakan bahawa apabila cahaya datang begitu terang benderang menyebabkan Saint Paul dan pengikutnya jatuh ke tanah. Mereka dengar suara yang manggil Saint Paul, tetapi tidak melihat siapa yang bercakap. They heard the voice but could see anyone. Mereka mendengar suara tetapi tidak melihat siapa yang bercakap. Yang jadi masalahnya, dalam chapter yang ke-22 menyatakan bahawa mereka tak dengar suara. Nampak tak? Dalam chapter yang ke-9 menyatakan mereka mendengar suara. Chapter yang ke-22 menyatakan bahawa mereka tidak mendengar suara. Mana satu yang betul ni? Dengar ataupun tak dengar? Kalau kita rujuk dalam King James Version pula, dalam chapter yang ke-9 menyatakan bahawa mereka mendengar suara. Tetapi dalam versi yang lain, disebutkan bahawa they do not understand the words. Mereka tidak memahami. Ini percanggahan yang lain. Ya, dalam New International Standard sebutkan bahawa mereka tidak memahami. Mana satu yang betul? Tak dengar ke tak faham? Tak dengar berarti tidak dengar langsung. Suara itu tak sampai ke telinga ataupun telinga tak dengar suara. Tetapi apabila sebutkan they do not understand, it means that mereka mendengar tetapi mereka tidak faham. Sama ada mereka tidak faham ni sebab apa? Sebab suara itu terlampau perlahan sehingga suara itu tidak jelas, ataupun suara itu adalah bahasa asing. Seperti mana kalau orang bercakap dengan kita bahasa Urdu yang kita tak pernah faham. Jadi kita dengar tapi kita tak faham. So they do not understand, maksudnya they heard the voice but they could not understand the message. So ini percanggahan yang kedua. Percanggahan yang lain ialah menyatakan bahawa dalam King James Version disebutkan bahawa
They were afraid. Orang yang bersama Saint Paul ketakutan. Tetapi dalam New International Standard, perkataan mereka ketakutan, they were afraid, dihilangkan, dibuang. Nampak tak percanggahan yang ada? Dalam Bible yang sama, chapter yang sama, ayat yang sama, tetapi versi yang lain ia berbeza-beza. Sebab itulah ramai para ulama Islam dan juga ulama Kristian dan Yahudi menyatakan bahawa insiden ini adalah merupakan insiden yang direka-reka oleh Saint Paul. Namun demikian, insiden ini merupakan insiden yang paling penting dalam sejarah agama Kristian, sebab di sinilah bermulanya anjakan paradigma daripada ajaran Jesus kepada ajaran Saint Paul, daripada akidah tauhid kepada akidah Trinity. Dalam percanggahan yang lain menyatakan bahawa dalam chapter yang ketiga, menyatakan chapter yang ke-9 menyatakan bahawa Saint Paul diperintahkan oleh Jesus untuk bangun, pergi ke Damsyik, dan di sanalah ada seorang yang bernama Ananias akan beritahu apa yang perlu beliau lakukan. Namun demikian, dalam chapter yang ke-26 pula bagi tahu Jesus sendiri yang inform Saint Paul what should he do. Nampak tak percanggahan? Persoalan ni, siapa yang beritahu Saint Paul dia menjadi Nabi? Sama ada Ananias ataupun Jesus sendiri. Kesemua percanggahan-percanggahan ini merupakan bukti yang jelas bahawa cerita ini adalah satu rekaan yang dirakukan oleh Saint Paul. Ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata para ulama Kristian dan Yahudi sendiri, termasuk ulama Islam. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Sekiranya Quran ini datang dari selain daripada Allah SWT, nescaya kamu akan dapat percanggahan-percanggahan di sana sini. Dan ini bukti percanggahan-percanggahan yang ada dalam Bible.